Selamat datang saudara-saudari. Kita mau bersambung dalam kisah-kisah Rasul babak kedua. Kedatangan Roh Allah. Apabila hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi rumah tempat mereka sedang duduk. Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api yang menjala dan menghinggapi setiap orang di situ. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Pada waktu itu, banyak orang Yahudi dari pelbagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka orang yang menyembah Allah. Apabila mendengar suara itu, banyak orang datang berkumpul di situ. Mereka terkejut mendengar pengikut-pengikut Kristus itu berkata-kata dalam bahasa yang digunakan oleh mereka masing-masing. Orang ramai itu tercengang dan hairan lalu berkata, "Orang yang bertutur ini semuanya orang Galilea. Tetapi mengapa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa negeri kita masing-masing? Kita orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan daerah-daerah Libya dekat Kirina. Ada antara kita yang datang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Ada juga yang datang dari Kritia dan Arab. Tetapi kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita masing-masing tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua hairan dan bingung. Lalu bertanya sesama sendiri, apakah makna semua ini? Tetapi ada juga orang yang mengolok-olokkan para pengikut Kristus dan berkata, "Ya, semua orang ini mabuklah." Okay. Bila Roh Kudus datang, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Ini adalah hadiah dari Bapa di syurga, Roh Kudus Allah. Okey, kita bersambung. Khotbah Petrus ayat 14. Lalu Petrus berdiri bersama-sama 11 orang rasul yang lain. Dengan suara lantang, dia mula berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik dan benarkan saya menjelaskan hal ini. Semua orang ini tidak mabuk seperti yang saudara-saudara sangka, kerana kini baru pukul 9 pagi.
Tetapi hal ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Nabi Yoel adalah nabi dalam zaman dahulu, perjanjian lama. Allah berfirman, inilah yang akan berlaku pada zaman akhir. Aku akan mencurahkan roh aku ke atas semua orang. Anak-anak lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang muda kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang tua kamu akan mendapat mimpi yang aku berikan kepada mereka. Bahkan ke atas hamba-hamba aku, baik lelaki maupun perempuan, akan aku curahkan roh aku pada masa itu. Dan mereka akan memberitakan hal-hal yang aku memberitahukan kepada mereka. Aku akan melakukan mujizat di atas sana, di langit, dan keajaiban di bawah sini, di bumi. Kelak akan ada darah, api, dan asap tebal. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Sebelum hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu datang. Pada masa itu, sesiapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata saya ini. Yesus orang Nazaret itu sudah diberikan tugas oleh Allah. Hal ini dinyatakan kepada saudara semua dengan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Saudara-saudara mengetahui hal itu kerana semua peristiwa itu berlaku di kalangan saudara, sesuai dengan rancangan Yesus sendiri. Allah sudah menentukan bahawa Yesus akan diserahkan kepada saudara-saudara. Saudara semua membunuh dia ketika menyebabkan orang berdosa menyalibkan Yesus. Tetapi Allah sudah membangkitkan Yesus daripada kematian. Allah membebaskan Yesus daripada derita kematian. Kerana tidak mungkin dia dikuasai terus oleh kematian. Daud pernah berkata tentang Yesus, "Aku sentiasa melihat Engkau, Tuhan, di hadapan aku. Engkau mendampingi aku sehingga tiada apa pun dapat menyusahkan aku. Oleh itu, aku bersukacita dan bergembira ketika berkata-kata. Walaupun aku hanya manusia, tetapi aku tetap berharap kepada kamu. Kerana Engkau tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati. Engkau tidak akan membiarkan tubuh hamba kamu yang setia itu hancur. Engkau sudah menunjukkan jalan yang menuju ke hidup sejati. Dan aku bersukacita kerana Engkau menyertai aku, saudara-saudara,
Saya harus berkata dengan jelas tentang nenek moyang kita, Daud. Dia sudah meninggal dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada di antara kita sehingga sekarang. Allah bersumpah bahawa dia akan melantik salah seorang keturunan Daud menjadi raja. Seperti Daud sendiri, Daud tahu akan janji Allah itu kerana Daud pun seorang nabi. Daud mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah. Oleh itu, Daud bernubat tentang kebangkitan penyelamat yang diutus oleh Allah. Daud berkata, dia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Tubuhnya tidak akan hancur di kubur. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Kami semua sudah menyaksikan hal itu. Allah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa di sebelah kanan Allah, dan Yesus menerima Roh Allah yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini adalah Roh itu yang sudah dicurahkan oleh Yesus ke atas kami. Daud sendiri tidak naik ke syurga, tetapi dia berkata, Tuhan berfirman kepada Tuhan aku, duduklah di sebelah kanan aku, sehingga aku menaklukkan musuh kamu ke bawah kaki kamu. Oleh itu, semua orang Israel harus tahu bahawa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu ialah dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Oleh itu, semua orang Israel harus tahu bahawa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu ialah dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Apabila orang ramai mendengar hal itu, mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertaubat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya dosa saudara-saudara diampunkan, lalu saudara semua akan menerima pemberian Allah, iaitu Roh Allah. Ini adalah hadiah dari Allah. Roh Allah adalah hadiah yang paling berkat untuk kita. Allah menjanjikan hal itu untuk saudara-saudara dan keturunan saudara semua, serta untuk semua orang di tempat-tempat yang jauh, iaitu sesiapa sahaja yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita supaya datang kepadanya. Demikianlah Petrus memberikan penjelasan kepada mereka. Dengan kata-kata lain, dia juga mendesak mereka supaya
menyelamatkan diri daripada hukuman yang akan datang kepada orang jahat di negeri ini. Banyak orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Petrus. Lalu, mereka dibaptis. Jumlah orang yang percaya kepada Kristus pada hari itu juga bertambah lagi dengan 3,000 orang. Pada hari itu, orang yang percaya kepada Yesus 3,000 orang. Dengan tekun, mereka menerima ajaran daripada rasul-rasul. Mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Cara hidup pengikut Kristus. Ayat 43. Banyak mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu, sehingga semua orang kagum dan takut. Semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakbaran dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membahagi-bahagikan wang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, Allah pilih kita dan selamatkan kita daripada dosa. Kita mesti percaya bahawa Yesus datang untuk menebus dosa kita. Kematian dan kebangkitannya menjadi kepercayaan kepada orang Kristian supaya kita boleh berhubung bersama Bapa di syurga. Hadiah yang paling utama yang diberikan oleh Bapa di syurga adalah Roh Allah, iaitu Roh Kudus yang akan bersama-sama kita selama-lamanya. Okey, kita mesti percaya dan tahu Roh Allah penting dalam hidup seorang Kristian. Sekian, terima kasih. Ini adalah babak kedua kisah Rasul-Rasul. Shalom.